Okay, selamat sejahtera dan selamat petang kepada Encik Morgan. Kami daripada pelajar Universiti Malaysia Perlis dan kami ada group assignment bertajuk International Human Resource Management. Jadi kami nak ingin tanya beberapa soalan based on yang syarikat. Jadi kita dah boleh mula. Okey, selamat petang semua. Apa khabar semua? So, khabar baik. Baik. Okeylah, saya boleh jawab apa yang saya boleh mampulah, yang saya boleh ni. Okey. Baik. Jadi sebelum kita nak mula kita punya soalan, saya nak introduce myself. Saya Kavita Shininasia, daughter of Morgan daripada Selangor dan seorang lagi. Nama saya Hijrah Sri Kumari Senada, saya dari Penang. Okey. Nama saya Syarika Samisan dan asal daripada Johor. Nama saya Nur Ainan Izzati, asal daripada Balik Utara. Okey. Okey, saya Daniel Hakimi daripada Kulim Kedah. Kedai. Ya. Nurul. Nurul daripada Selangor. Selangor je. Nurul Waidah daripada Selangor. Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Dah tukar dah. Mampu. Okey, so jadi Encik soalan pertama saya ingin tanya. Bolehkah anda berikan gambaran tugas ataupun fungsi tanggungjawab pekerjaan anda? Kalau tanya saya, kerja saya sebagai pengurus syarikat, tugas saya melancarkan tugas harian dan juga ia berfungsi untuk semua pekerja-pekerja, walaupun pekerja tempatan ataupun pekerja daripada orang asing lah. Ya, untuk ala tuju saya ialah melancarkan segala kerja berkesan. Tu. Okey. Okey, Encik, saya nak teruskan dengan soalan kedua, iaitu apakah cabaran terbesar dalam pekerjaan ataupun peranan Encik? Apakah cabaran ke? Boleh jelas sekali lagi tak? Tak berapa dengar. Tak jelas. Apakah cabaran terbesar dalam pekerja ataupun peranan Encik? Okey, cabaran saya bertanggungjawab setiap tugas yang diamanahkan oleh syarikat ataupun tenaga nasional yang beri tugas kita memang diamanahkan lah. Ringkas itu je lah. Okay, Encik. Jadi disebabkan tajuk kami adalah berkenaan dengan pekerja asing. Jadi seperti mana yang saya tahu dalam syarikat Encik ada pekerja asing yang melakukan tugasan seharian. Jadi dari segi pekerja asing tu, apakah cabaran yang Encik menghadapi? Contoh macam apakah dalam pekerjaan setiap hari, apakah cabaran yang Encik menghadapi untuk handle mereka? Kita santai-santai dulu Encik. Untuk menguruskan kerja-kerja harian kepada orang asing, tapi ia ni mudah, cuma bahasa dia kita biasa susah sikit lah bahasa itu lah. Kalau kita kata Bangladesh dan juga orang daripada India, dan kita ada staff lokal orang Melayu. So communication tu dari segi awal memang susah, tapi makin lama so dia pun faham tugas mereka. Memang I campurkan mana bercampurlah dengan lokal. So mana kerja kita ni memang kerja dia memang sama je. So tak adalah ubah-ubah kan. So mana dia boleh faham lah. Untuk saya, untuk handle diorang ni okey lah, boleh masa ni tak ada masalah lah.
Okay. Jelas. Untuk saya, soalan saya, apa cabaran besar dalam meneruskan pekerja asing di syarikat Encik? Cabaran, ya. Cabaran besar dan Cabaran untuk mengurus cabaran mengurus rasa tak berapa ni lah, tapi kita sediakan kemudahan juga. Cabaran dia lebih daripada kalau kata cabaran tu rasa lebih kurang sama je lah. Cuma orang asing sama dengan lokal memang lebih kurang sama je. Saya tak berapa susah untuk cabar dia orang lah. Cuma ada masalah technical itu je lah. Selain daripada tu tak ada masalah lah. Mencabar tu semua dari segi bahasa. Communication tu. Masalah communication tu. Dari segi kerja tak ada masalah. Okay. Okey, terima kasih Syahira kerana bertanya soalan. Okey, ni Encik, ni soalan pada saya pula. Okey, soalannya berbunyi, apakah pengalaman yang terbaik sepanjang Encik alami dalam mengurus pekerja asing ataupun as a project lah dalam company Encik tu? Segi pengalaman, I dah soalan yang 3 lebih kurang. Pengalaman dengan orang asing cuma sikit beza lah daripada segi kedudukan perumahan. Macam kita ada rumah dia beza sikit lah daripada orang tempatan. Tu yang saya buat cabaran sikit. So I rasa tak susah berbanding dengan orang tempatan. Maksudnya dia macam beza dari segi communication lah, dari segi bahasa untuk sampaikan apa maklumat yang perlu disampaikan ke? Macam tu ke Encik? Betul. Okay. Tapi itu masa awal lah. Kalau kata dah sebulan, 2 bulan tu bahasa kita pun dia orang dah faham dah. Bahasa Malaysia dia pun dah pasir juga. Dia boleh faham bahasa Malaysia daripada bahasa Inggeris. Sebab dia orang more in English kan. Oh, macam tu. Okey, terima kasih pada saya. Okey, sekarang saya nak tanya soalan yang seterusnya, iaitu apakah sokongan yang disediakan untuk pekerja asing yang menghadapi alangan bahasa di tempat kerja Encik? Sokongan sediakan. Okey. Memang syarikat kami kita memang sediakan macam kata perubahan untuk dia, quarters untuk kemudahan untuk mereka, mudah untuk kami mengarahkan kerja harian tanpa gangguan. Dari segi kalau kita letak jauh daripada tempat syarikat, kita nak hubungi mereka susah. So mana syarikat kami memang letak dengan sebelah dengan kita punya yard. Dalam yard lah dia memang ada quarters. So mana ada apa masalah lah, itu je lah. Kita pun dah sediakan kemudahan api, air semua dah siap lah. Kita memang sediakan untuk kemudahan mereka. Pengangkutan pun kita dah sediakan. Okay, Cik, macam mana syarikat membantu pekerja asing dalam menyelesaikan dalam syarikat tersebut? Boleh tak je lah, putus-putus. Oh, sorry. Saya nak tanya, macam mana syarikat menyelesaikan diri kepada pekerja asing? Maafkan saya. Saya nak tanya, bagaimana syarikat membantu pekerja asing dalam menyelesaikan diri di syarikat tersebut? Tak apa-apa je lah, putus-putus dia punya soalan dia.
Sekejap Soalan apa tu? Ya. Okey. Boleh? Okey Encik, suara saya jelas tak? Jelas. Okey, jadi Encik soalan yang tadi yang kawan saya ingin nak tanya, bagaimana syarikat Encik membantu pekerja-pekerja asing Encik untuk menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran dan juga budaya kerja. Contoh, pekerja asing ni daripada, seperti mana yang Encik bagi tahu tadi, daripada luar negara iaitu Myanmar, India. Bila mereka datang ke Malaysia, persekitaran tu adalah berbeza berbanding dengan mereka, negara mereka. Jadi macam mana mereka akan menyesuaikan diri mereka dengan ini? Apakah pertolongan daripada syarikat yang akan diberikan kepada mereka? Okey, syarikat kami memang berbilang kaum lah. So kita ada daripada Bangladesh, daripada India yang saya sebut tadi tu, dan lokal orang Melayu dan lokal orang India kat sini. Memang awal kita susah nak sesuaikan diri pekerja orang asing ni. Pasal kita nak kedudukan dia, dari dulu bahasa dia, kemudahan macam-macam lah. So dari awal memang kita susah nak sesuaikan diri dia dalam tugas kita dekat sini. So mana lama-lama dah biasa lah. So rasa dah sesuai diri lah dekat tempat kerja-kerja ni. Kerja kita sebab kerja kita ni lebih daripada kita ni more dengan kepada tenaga nasional. So kerja dia memang tak adalah jenis kerja-kerja lain. So kerja tu memang tetap yang kerja tu je. So ada sebab tak ada masalah untuk tenaga nasional tu contoh elektrik kan Encik, tenaga nasional berhad. Contoh daripada negara syarikat elektrik. Jadi seperti mana Encik bagi tahu kedudukan mereka tadi, macam kedudukan contoh tempat yang mereka hidup tu, living area tu dalam berbezaan dengan berapa kilometer beza distance tu? Ada dalam 100 meter, tak jauh lah. Yang dia kita ni memang pekerja semua tu memang duduk sekitar kawasan kita je. So mudah untuk dihubungi walaupun kita tak dapat dihubungi melalui telefon. Kita boleh hubungi dia jalan kaki, tak sampai 100 meter je daripada tempat kerja. Itu je lah. Tak ada tak jauh pun lah. Dari segi makanan, sebab mesti makanan tu berbeza. Dari awal makanan memang susah lah dia nak makan makanan dia. So dah lama-lama dah biasa makanan kita lah. Dulu dia tak pernah makan nasi lemak, roti canai. So dia nak cari capati ke, cari capati susah nak dapat kan. So lama-lama dah biasa. Dia ikut dengan lokal punya thing kan. So dah biasalah, makanan tu dah biasalah dia kau. So sekitaran pun kita tak ada masalah dengan dia orang. Cuma kita minta dia ke sekitaran tu dibersihkan lah, sentiasa kita nak tempat tu dibersihkan lah. Bukan macam orang kita memang bersih kan, tapi dia tu kurang sikit lah. Bukan macam kita lah dia. So kita ni kerap kali kena maklum tempat ni kena bersih, tempat tu tak bersih. So baru dia buat lah. So mana banyak beza dari orang kita lokal dengan orang asing. Orang asing dia memang main campak macam tu je. So kita kena jaga dia, bagi dia disiplin. So dia ikutlah prosedur yang apa nak tu. Itu je lah. Saya nak tanya lagi, kemudahan tu contoh tempat tidur dia macam mana, dalam kalangan besar ke ataupun ada dia bilik? Tempat dia memang bilik-bilik lah. Kita memang sediakan bilik-bilik. Setiap bilik 2 orang atau 3 orang boleh tidur lah. Kita memang sediakan bilik. Ada aircon tak Encik? Apa dia? Ada aircon tak? Ada belum ada lagi. Belum ada lagi. Okey. Belum ada lagi. Tapi dia orang kipas tempat dia kata memang sejuk lah. Pasal dia tempat dia pun tak pakai aircon kan. Sesuai pakai aircon dekat sini.
Okey, okey. Bukan yang orang tempatan nak aircon. Memang dia orang pasang aircon lah. Betul. Uh, Okey. dari segi tilam semua macam biasalah. Bukan dia tidur lantai, tak ada lah Dia ada katil, dia ada. Dia tidur macam mana orang sini lah. Kita memang anggap dia macam orang sini. Dan kita anggap juga satu keluarga jugalah. Kita anggap dia orang semua satu keluarga. Kerja, saya banyak kali setiap minggu saya meeting dengan dia orang pun, kita nak satu sama lain kerjasama lah semua. Itu je lah. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya, apa faedah dan bantuan yang diberikan kepada pekerja asing dalam hal perumahan dan penjagaan kesihatan daripada pihak Encik? Oh, faedah Okey, faedah memang dari segi perumahan memang kita dah bagi. Kalau dia kurang sihat ke, kita hantar dia pergi klinik. Segi-segi pengangkutan, semua kita dah memang kita dah sediakan untuk dia penjagaan kesihatan, pendidikan tak adalah, tapi pendidikan dari jenis ajar cara kerja dia lah, itu je lah. Yang itu kira satu macam pendidikan jugalah. Skill kita akan ajar dia macam mana skill kerja-kerja, macam mana kita nak buat macam mana bentuk tu kena contoh apa macam kata biasa kerja TMB itulah ada api kan. So kita kena bagi tahu ini tempat you tak boleh sentuh. Itu dari segilah kemudahan seperti telefon semua dia dah ada. Biasanya kalau dia ada gunakan telefon dalam syarikat, kita akan bayar allowance untuk dia untuk telefon. Untuk biasa untuk segi-segi ambil gambar lah itu itulah kemudahan macam biasalah. Encik, soalan pada saya nak tanya, macam gaji dia orang tu dibayar by bulanan ataupun bayar sebagai gaji dia memang bayar bulanan. Boleh saya tahu gaji dia orang, range dia orang berapa? Gaji dia nak tahu berapa? Okey. Anggaran ni cik. Anggaran sebulan dalam 2,200 itu tak masuk dia punya OT lah. Kerja dia anggaran dah 2,200. Nak ni saya boleh tunjuk dia punya payslip dia. Encik senang tak Encik? Lebih kurang je sama. Pasal dia pun manusia juga kan, dia pun kerja juga. Kita tak boleh anggap dia sebagai orang asing, gaji dia murah, tak ada. So memang di syarikat saya, anggap kerja bagus, sama je gaji. Orang asing, lokal pun sama je. Oh, maksudnya gaji dia orang lokal dengan foreigner tu sama je lah. Lebih kurang sama je. Cuma kalau orang tempatan dia ada skill lebih sikit, dia punya gaji lebih sikit pasal dia leader kan. Kalau kata orang asing pun dia jadi leader pun kita akan bagi dia gaji. Memang ada orang asing kita ada bayar gaji dia lebih tinggi sikit daripada orang asing lain lah. Sebab dia tak ada skill, dia boleh buat kerja. Okey Encik, nak tanya gaji yang 2,000 lebih tu kerja dia macam mana Encik? Senang ke macam susah ke? Berpeluh-peluh? Saya rasa orang biasa tengok orang-orang TMB kerja, you nampak tepi jalan kalau ada breakdown, you boleh nampak dia dekat pakai skylift datang ke site. Itu kan kontraktor TMB. Kerja dia macam itu je. Bukan kerja dia memang susah. Ada masanya kerja penuh, mana kerja penuh tu mana di tempat kerja-kerja ni dia ada 2 zon lah. Kita ada 2 zon. Kadang kalau hujan ribut ke memang masalah kerja dia. Tapi macam mana pun kita akan ada backup team adalah. Kalau jaga selatan, dia kerjakan selatan. Kalau kerja dia 10 dia kena siap. Mana 10 tu, mana kerja tu bukan dia memikul lah, tak adalah kan. Dia membaiki saja. Kadang wire jatuh, dia naikkan wire, dia bagi balik api. Kerja-kerja itu je lah. Ada masanya lah. Bukan selalu lah. Ada masa nak tarik kabel, dia berpeluk sikit lah. Kalau tak ada susah je kan, gaji tinggi kan.
Betul-betul Encik. Jadi saya nak tanya soalan seterusnya. Okay, Encik, dari segi proses visa dengan permit, yang tu biasanya akan diambil oleh pekerja sendiri ke atau pihak syarikat akan menolong pekerja untuk Kita akan tolong untuk apply kan. So bila permit tu kita akan bahagikan dua lah. Syarikat ambil 60%, dia bayar 40%. Kita akan potong dalam bulanan 40% tu. So bukan yang 40% dia terus bayar, tak ada. So syarikat akan bayar dulu dan 40% kita akan potong bulanan sikit-sikit, janji habis 40%. Lain Okey, Encik. Selain tu saya nak tanya soalan, disebabkan saya nak tanya berkenaan dengan visa dengan permit, saya nak tanya adakah Encik pengalaman macam contoh berkenaan dengan visa dengan permit dia ada masalah yang besar ke, okey. hari luput dia macam Okey, macam pekerja saya daripada India, ada 4 orang permit dah mohon dalam proses. Kita masih tunggu untuk bayar dia punya permit, untuk dipanggil untuk temuduga untuk bayarkan dia punya permit. Memang susah, bukan senang, mudah. Tapi dari segi Bangladesh saya tengok memang mudah. Tu saya tak tahu apa beza yang kat mana lah. Saya tak faham. Tapi dari segi permit tu memang bukan mudah lah. Pasal dia ikut kategori permit. Bukan permit tu kata dia boleh kerja ladang, dia tak boleh kerja dekat elektrik. So dia main permit lain-lain. So permit untuk electrical tu lain sikit. Pasal dia kerja civil kan, dia punya permit dia lah macam tu. So kalau dia kerja ladang mungkin dia cepat. Kalau kerja civil memang civil tu termasuklah electrical semua. jadi mudah. permit dia ada berbeza Encik daripada pekerjaan-pekerjaan dia. Yes, permit dia memang berbeza-beza. Kilang lain, di ladang dia lain. So kalau kata restoran dia lain, permit dia lain. So dia tak boleh permit ladang, dia tak boleh pergi ke restoran, dia boleh kerja macam dia lain. So memang untuk segi undang-undang memang salah lah. So memang tak sah lah dia punya permit. Dia pergi ambil permit kerja ladang, dia buat electrical, mana dia tak qualify lah kerja dekat sini. So dari beza tu lah. Bayaran dia macam mana Encik kalau nak ambil untuk seorang pekerja permit tu, anggaran dia berapa Encik nak ambil bayaran? Permit dalam anggaran dalam 4,000 lebih seorang. Untuk sebulan? Tak. Apa? Mana setahun. Setahun. Okey Encik nak tanya, ni soalan yang santai dulu saya nak tanya. Okey, kan Encik ada pekerja-pekerja asing kan? Bila berkenaan dengan visa dengan permit tu, ada tak pekerja Encik yang kena dengan daripada immigration ke, ada kena tarik luput tu, dah lupa, so polis ataupun immigration telah ditangkap? Okey, dari segi permit tu, permit kita dah apply under syarikat. So bila dia apply, dia ada keluarkan satu surat dari immigration. So senarai nama ni semua dalam proses permit. So polis, kita akan print yang surat tu, kita akan bagi pada setiap pekerja yang nama dia ada dalam tu. So kita akan bila ada rondaan polis ke, ada roadblock ke, dia akan tunjuk yang nama dia dah ada dalam. So dia bila dia check dengan pasport nama dia ada, so dia tak ada lah gangguan dia. Tak ada kacau lah. Jadi daripada pihak human resource ni, sumber manusia ni daripada syarikat Encik memang mantap lah berjaga dengan pekerja-pekerja asing berkenaan dengan syarikat. Kita ni kerja di luar kawasan. Hari-hari kita akan keluar dan kalau you tak lengkap, so you memang masalah dekat polis lah, immigration, macam-macam kan, halangan. So kerja kita akan diganggu. So mana kita ni memang kena sentiasa lengkap lah sebelum you buat satu kerja. Okay, terima kasih Encik. Soalan seterusnya. Okay. Untuk soalan
seterusnya, boleh tak Encik kongsi contoh tugas pekerja asing yang daripada syarikat Encik? Yang mana macam boleh clearkan sikit tak apa-apa. Okey, Encik boleh tak kongsikan dekat kita orang Ha, contoh tugas penugasan pekerja contoh tugas. Okey, penugasan contoh dia memang syarikat kami ada dalam kata kalau kata kerani ada 3 orang. So saya akan hadirkan tugas masing-masing lah. So kalau kata saya buat kawasan selatan, saya bagi agih kerani ni akan buat, utara dia akan buat. So tak adalah yang ni kalau kecuali dia cuti dia akan agihkan macam tu satu tugas. Tugas staff macam orang asing ke orang tempatan pun kita ada zoning, kerja dia ada zoning dan kita ada projek. The zoning dia sentiasa 3 orang ni je. Kalau kata utara 3 orang ni je yang akan pergi kerja dia. So kecuali dia nak cuti dia akan maklum saya akan ganti orang yang lain lah. So itu yang saya agihkan tugas masing-masing. Projek saya ada projek. Projek dia ada punya tim budak lain. So makna kita buat agihkan tugas masing-masing. So hari ni korang kerja dekat sini. Kalau projek kalau sebulan lah kau punya tim pergi sana. Macam itulah kerja-kerja dia. Kita punya tempat kerja di Selangor merata tempat lah, bukan di satu tempat. So kadang dekat Rawang, kadang Sabak Benam. So tugas dia agih-agihkan lah. Kalau tidak susah. TMB memang kalau you tak buat kerja-kerja TMB akan bagi masa satu-satu projek. So you tak boleh campur kejap lari sini, tak ada. So mana I kena agihkan kerja penugasan masing-masing. Sentiasalah kerja kita. Okey, terima kasih Kavi. Okey, ni soalan pada saya. Okey, Encik, soalannya berbunyi, bagaimanakah penilaian prestasi yang dijalankan oleh expatriate and apakah perlu pertimbangan khusus yang perlu diambil kira? Okey, dari segi prestasi kerja, itulah yang saya cakap tadi tu. Kalau dari segi kita akan pantau semua pekerja. Pasal saya memang jaga bahagian operation kan. So saya pun memang jaga HR, saya jaga yang operation sekali. Kita ada ramai juga partner. So saya more in the dia punya more in operation. Saya akan letak yang sekian orang ni, saya akan tahu nilai masing-masing punya prestasi kerja. So saya dari situ saya akan bila berapa bulan dah, setelah ada 6 bulan saya boleh tahu dia punya kerja macam mana. So saya akan dari segi satu saya akan naikkan gaji cepat lah. Orang yang dah rajin, dah pandai, dah buat kerja, saya dah akan jadikan dia sebagai team leader. Team leader dia akan lead the team yang belum pandai lagi. So dari segi prestasi dia, dari segi macam itulah kita buat. Saya ada team leader ada dalam 6 orang ada. So memang dia agih-agihkan lah. So bukan wujud yang baru-baru. Yang bila dapat yang prestasi yang bagus ni, dia akan yang belum mahir lagi ni dia akan mahir bila dia tengok saya dah naik gaji. So kita berusaha untuk dapatkan prestasi yang baik. Okey. Terima kasih. Jadi Encik saya nak tanya, Encik ada hantar tak pekerja-pekerja Encik untuk kursus ke atau latihan-latihan? Ada. Dari segi pendapatan dengan orang asing ke? Dari segi pekerja asing je. Okey, kita ada kursus untuk orang asing. Bukan kata orang asing lah. Sama je dia punya kursus. Orang tempatan dengan orang asing pun dia punya kursus memang sama je. So kita akan hantar kad, mula-mula kita akan hantar pergi ke NAIOS untuk dapatkan kad untuk kerja dengan kita punya ni. Kad tu dia kursus 1 hari saja. Dia lulus dia punya exam, dia dapat kad tu. Kalau tak lulus, gagal, dia kena ulang balik. Nama kad dia apa dia Encik tadi yang Encik bagi tahu? Kad NAIOS safety. Okey, Encik. Dia bukan untuk safety. Mana dia hak boleh kerja.
kad tu tak ada, you tak boleh kerja dengan syarikat electrical mana-mana lah. So dia ada kad, dia ada satu kad NIOS, lepas tu dia ada CIDB dekat itulah utama, kad dua utama lah untuk ni. So sentiasa setiap orang asing apa ke mesti mau ada kad tu. Kad tu tak ada, you tak boleh kerja. Kad tu kalau saya ambil macam contoh pekerja asing tu dah ambil sekali, tarikh luput dia macam mana Encik? Dia Tarikh luput sebulan kad tu ke? Kad tu betul. 3 tahun sekali. 3 tahun. 3 tahun sekali dia kena renew ulang gaji balik. Okey Encik. Jadi saya nak tanya soalan yang last sekali. Jadi dari segi pandangan Encik, apakah pandangan Encik terhadap kami yang tanya soalan ni? Jadi macam mana Encik? Ada pandangan apa-apa ke nak bagi tahu, pengalaman ke? Kita orang okey ke Encik? Okey, bagus juga lah you orang tanya soalan-soalan macam ni. Okey lah, terbaik juga semua. Ni siapa? Cik Nurul, Nur Aina, ni Cik Daniel semualah kan. Ini siapa nama dia? Miss Hatri, Isha Sri. Syawis Telashimi dan semua bagus sangat lah. So semoga berjaya semua. Itu je lah. Terima kasih. Jadi kami ingin mengucap terima kasih atas Encik untuk memberi masa untuk beri information berkenaan dengan tarikat Encik. Jadi kami pun ingin nak ucap all the best untuk Encik untuk achieve goal for your future and boleh membuka syarikat-syarikat terbesar di Malaysia. Terima kasih. Syarikat kami pun baru 2 tahun dah, baru 2 tahun. Jadi So boleh kata insya-Allah kita akan usaha lagi lah, akan lagi besar. Masa kita sekarang ni baru jaga Selangor, mungkin kita ke Perak. Jadi nanti future kami pun boleh bekerja dalam boleh. syarikat. Ada kerja banyak kosong. Okey Encik. Okay, terima kasih ya. Itu saja. Terima kasih Encik. Okay, terima kasih. Encik. Kita nak ambil bergambar sekali ya. Macam ni Encik tunjuk. Okey, saya ambilkan Okey. Okey. Okay, get ready semua. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sekejap. Okey, dah dapat satu. Okey, satu lagi ambil. Okey, 1, 2. Sorry. 1, 2, 3. Okey. Last kali kita freestyle. Oh, baru freestyle. Okey, last kali Encik, last kali. Okey. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih Encik. Thank you. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan yang mungkin tak faham boleh call saya, boleh tanyalah. Mungkin ada yang terlepas ke soalan yang boleh tanyalah. Nanti saya menghubungi Encik berkenaan dengan soalan ya. Okey. Okey Encik. Terima kasih Encik. Okey, terima kasih Encik. Okey, sama-sama. Terima kasih Encik.